Assalamualaikum, hai semua. Saya harap korang sihat walafiat dan dijauhkan daripada wabak COVID yang tengah melanda negara kita sekarang ni. Okay, video kali ni kita nak sambung cerita tentang Nurse Hani juga. Dan video kali ni dia bagi tajuk Bilik Kuarantin. So, dah sedia? Jom kita mula. Jadi pada masa tu, tempat yang dia bertugas diarahkan untuk tutup dan arahan kuarantin serta-merta dikeluarkan. Itu pun lepas ada beberapa pesakit dan juga ada beberapa staf yang terkena jangkitan COVID-19. Dan yang dah sah positif tadi, diorang hantar ke Sungai Buloh. Yang tak positifnya pula yang dah kontak rapat tadi kan, diorang kena kuarantin dekat hospital tu selama 14 hari. Macam yang kita semua tahulah, kalau dah kontak rapat, confirm kita kena kuarantin diri sendiri. Ataupun pada masa tu, awal-awal kena hari tu kan, semua yang kontak rapat ni wajib kuarantin at least 2 minggu, 14 hari lah. So pada masa tu, sebab hospital dia ni tak ada persediaan apa-apa untuk kuarantin ke apa kan, jadi pihak atasan diorang buat kata sepakat untuk buka bilik 1 dan bilik 2. Jadi diorang jadikan bilik 1 dan bilik 2 tu sebagai tempat diorang kuarantin, sebagai tempat untuk diorang tidur dekat situ selama 2 minggu. Ingat lagi tak, bilik 1 dan bilik 2 ni sangat-sangat haunted. So sebab tak ada pilihan lain, masing-masing pun macam terpaksa akur dengan arahan pihak atasan kan. Sebenarnya masa tu Hani ni adalah tanya dengan Sister Rosa. Dia tanya, "Sister, betul ke kita nak guna bilik tu? Kita nak kena tidur dalam bilik tu selama 14 hari tau. Lama tu." Tapi lah kan, tak ada pilihan, memang terpaksa juga. Kalau dia cerita dekat pihak atasan pun, memang diorang takkan percayalah benda-benda tu semua. Jadi masa tu sebenarnya lama tau diorang diam, macam merenung je nasib masing-masing kan. Dan diorang pun pergilah ke arah bilik 1 tu untuk tengok-tengok keadaan bilik tu. Yelah, prepare apa yang patut macam tu kan. Okay, pada malam pertama dia ada dekat bilik kuarantin tu, katanya pada masa tu ada 8 orang staff semuanya. Dan masing-masing macam tak senang duduk lah, sebab semua orang tahu sejarah 2 bilik tu. Jadi malam pertama tu ada yang ambil keputusan untuk ambil ubat semua yang kuat macam tu kan, supaya diorang boleh tidur dan tak sedar apa dah lepas ni nak jadi apa pun jadilah kan. Dan ada juga yang ambil keputusan untuk borak sampai pagi, tak nak tidur malam tu. Dan Alhamdulillah, katanya sampai hari keempat kot diorang kuarantin tu, tak ada apa-apa pun yang jadi, tak ada apa-apa pun yang memudaratkan diorang. Cuma pada malam kelima je dan hari-hari yang seterusnya, sedikit demi sedikit gangguan-gangguan tu datang. Okey, apa yang jadi dalam bilik nombor 2? Masa tu Rosa ni tidur dalam bilik nombor 2 tu lah. Dia tidur je, lepas tu dalam pukul 1 pagi dia terjaga tau. Dan dalam keadaan mamai, dalam keadaan sama-sama macam tu, dia nampak macam Anita tengah berdiri dekat depan sinki dan tengah gosok gigi masa tu. Jadi Rosa ni pun tegur lah Anita tadi kan, "Anita, baru habis shift petang ke?" Sambil-sambil dia gosok-gosok mata sebab dia pun baru bangun tidur. Dan Anita ni dia macam tak menjawab tau. Dia cuma anggukkan kepala je, dia macam palingkan ke arah Rosa tadi, dan dia anggukkan kepala. Lepas tu dia pandang ke arah cermin balik, sambung gosok giginya. Masa tu Rosa dah mula pelik dah 10 minit dah Anita tadi tengah gosok gigi depan cermin tu tau. Tak berganjak langsung, duduk berdiri je dekat situ dah 10 minit gosok gigi. Dan yang lebih creepy-nya lagi, si Anita tu pandang ke arah cermin tanpa kedipkan mata. Rosa ni pun macam, yelah, dengan perasaan yang ingin tahu dia tu, "Kau buat apa Anita kan? Dah lama dah ni, dah 10 minit dah kau gosok gigi dekat situ." So dia pun tanyalah si Anita ni. Dia tanya, "Anita, kau okey tak ni?" Pas Rosa tanya macam gitu je, Anita tadi terus palingkan muka ke arah Rosa dan dia terus terkam ke arah Rosa. Dia cekiknya leher Rosa ni. Rosa pula yang tengok keadaan Anita yang macam itu, dia terus menjerit sebab lehernya ni memang dalam kecengkaman si Anita. Dalam masa yang sama, Fatin dia ada juga time tu tau. Dia tepuk-tepuk pipi Rosa. Rosa, bangun macam tu kan. Rosa tadi pun macam bangun terkejut, rupa-rupanya dia bermimpi. Dah tu dia dekatkan diri dia dekat dinding, duduk bersandar je dekat dinding tu sambil menangis. Dah tu Fatin ni pun tanyalah, "Kau kenapa Rosa?" Dan Rosa tanya, "Anita mana? Kenapa dia cekik aku?" Dalam masa yang sama memang si Rosa ni dah menangis dah. Dah tu Fatin pun jawab lah kan, "Anita kan ada kat hospital Sungai Buloh tu. Kau ni kenapa?" Macam tu kan. Dah tu Rosa tadi pun peluk lah Fatin ni. Dia pun ceritalah apa yang berlaku kan, yang dia mimpikan si Anita tadi yang cekik dia tu. Dah tu Fatin ni pun marah dengan Rosa ni. "Itulah kau daripada maghrib sampai ke malam ni tidur je. Sebab tu lah kau mimpi bukan macam ni." Cuma dalam masa yang sama, si Rosa ni macam pegang lah leher dia kan. Dan dia rasa tahu leher dia tu sakit. Seolah
seolah-olah macam cekikan daripada Anita tadi betul-betul berlaku. Dah tu dia pegang leher dia yang sakit dan dia pun jeling ke arah sinki tempat Anita tengah gosok gigi tadi kan yang dia mimpi tu. Dan dia pasti sangat memang ada sosok Anita dekat situ. Ada cerita yang lain pula, dalam pukul 12:30 malam, Aimee dia tengah tidur masa tu dan dia terjaga tau sebab dia terdengar macam ada orang buka TV. Jadi suasana dalam bilik tu pun macam agak cerah lah sebab ada cahaya daripada TV tu kan. Dah tu Aimee ni pun meraba-raba lah meja yang ada dekat sebelah dia ni. Dia nak cari cermin matanya. Dah dia ambil cermin mata, dia pakai cermin mata je. Masa tu dia nampak ada satu sosok yang tengah duduk menghadap TV dan tengah tonton TV pada masa tu. Cuma yang creepynya, TV tu tak ada siaran tau. Tu betul-betul tengok TV tu. Jadi Aimee ni pun nak tegur lah kan yang sosok tadi. Kononnya nak tanya lah, weh kau tengok apa? Kan tak ada siaran tu. Macam tu kan. Tapi belum pun sempat Aimee ni nak tegur sosok tu, tiba-tiba Ina yang ada dekat sebelah dia cuit lengan dia tau. Aimee ni pun terkejut lah kan. Kenapa dengan Ina ni? Dan Ina pun bisik dekat dia kan. Ina cakap macam ni, kau nampak tak apa yang aku nampak? Aimee pun tanyalah Ina ni, siapa yang tengok TV tu? Ina pun cakap, TV tu mana boleh guna, dah lama dah rosak. Masa ni jugalah si Aimee ni teringat, betul lah TV tu TV kotak yang lama tu. Dan sebelum ni katanya diorang pernah guna TV tu untuk dijadikan CCTV, untuk monitor macam tu lah. Dalam masa Aimee dengan Ina ni duduk berbisik-bisik macam tu kan, tiba-tiba sosok tadi yang tengah pandang ke arah TV, dia bangun berdiri dan kepalanya ni dia macam menunduk macam tu, rambutnya pula mengurai sampai ke paras pinggang. Allahu Akbar, dia boleh bangun. Aimee dan Ina ni diorang cuma diam je sambil pandang ke arah sosok tu. Dan masa Aimee dan juga Ina tu perhatikan sosok tadi, tiba-tiba je sosok tadi boleh pandang ke arah diorang dan dia mengilai tau. Macam tu kan. Bila Aimee dan Ina tengok betul-betul, rupa-rupanya sosok tu adalah sosok Tantiana, salah seorang kawan diorang jugalah. Masa tu diorang terkejut, lepas tu diorang carut lah kan. Dan diorang cakap, janganlah macam ni, kita orang takut lah, kau ni buat orang terkejut tahu tak. Ina tadi pun pergi lemparkan bantal ke arah Tantiana. Tantiana pula masa tu dia macam enjoy sangat, ketawa sebab dia rasa macam dia berjaya takutkan Aimee dan juga Ina ni. Dah tu Tantiana cakap, aku bosan lah, aku ingatkan TV ni jadi lagi. Aku pun cubalah buka, tapi dah tu dia pun pergi ke arah TV tadi, tutup TV tu dan dia pergi ke arah katil dia, baring dekat katil. Aimee pun cakap, TV tu kan untuk CCTV, esok je lah kita minta dengan HR yang lain. Dan lagi satu, ikatlah sikit rambut kau tu. Lepas Aimee cakap macam tu, dia pun palingkan badan dia dan dia pun pejam mata, sambung tidur lah kan. Tapi dalam hatinya ni memang supah seranah semualah. Dah lah bilik ni macam-macam hal yang jadi, gurau pun tak bertempat, menda entah dia ni. Dan tak lama lepas tu, diorang tak tidur lagi tau. Diorang baru nak elak-elak macam tu kan, diorang dengar pintu bilik tu dibuka tau. Jadi Aimee tadi pun dia pusingkan badan untuk tengok siapa yang buka pintu masa ni. Masa tu Aimee terkejut sangat, lidahnya keluh kaku sebab dia nampak orang yang masuk dalam bilik tu adalah Tantiana. Tantiana pun tegurlah dia kan, tak tidur lagi ke? Yang Aimee ni pula tengok je ke arah Tantiana tu dan dia berfikir dalam hati, bila pula Tantiana ni keluar? Tak ada dengar pun bunyi pintu ada orang keluar daripada bilik ni kan. Lagipun tak sampai 10 minit Tantiana tu ada dekat atas katil. Tantiana ni pun pelik tengok ke arah Aimee tau, sebab Aimee tu macam pandang je dia. Dah tu Tantiana tanya, hello, nampak hantu ke? Dalam masa yang sama Tantiana tu pun duduk dekat sebelah Ina. Dah tu Aimee pun tanyalah kan, kau datang daripada mana ni? Tantiana cakap, aku jenguk Sister Rosa dengan Hani dekat sebelah. Diorang cakap bosan, so aku temanlah diorang kejap. Diorang berdua ni macam kelu tau. Diorang cuma mampu cakap, oh okey. Tantiana ni pun yelah tengokkan kawan-kawan dia macam nak tidur kan, tak nak ganggu lagi. Dia bangun daripada duduk tadi, lepas tu dia pergi ke arah katil dia dan baring dekat katil dia. Padahal dekat katil tu baru je Tantiana satu lagi baring dekat situ tau. Jadi Aimee masa tu dia pandang je ke arah Ina kan, dan Ina pun macam pandang ke arah dia, tak cakap apa-apa. Pandangan tu macam pandangan yang saling memahami antara satu sama lain. So maksudnya diorang tahu yang
sebelum ni yang kerjakan diorang tu bukan Tantiana yang sebenar. Cuma diorang tak boleh nak buat apa, diorang cuma diam. Lepas tu masing-masing tarik selimut dan bungkus, cuba untuk tidur, cuba untuk lelapkan mata. Hari yang lain pula, dalam jam 1:30 pagi, Kak Ida yang ada dalam bilik 2 ni juga, dia bangun daripada tidur sebab tiba-tiba je perut dia ni macam mengulas tau. Nak pergi ke toilet lah masa tu. Katanya bilik ni dia macam kubikel yang terbuka, sama macam hospital-hospital lain. Dan bahagian tandasnya pula ada dekat hujung sebelah kiri. Dah rasa sakit perut tadi, dia pun terus bangun pergi ke arah tandas kan. Masuk dalam tandas tu, buang hajat semua, sambil-sambil dia macam layan-layan perasaan dia kan. Tapi tak lama lepas tu, Kak Ida dia dengar ada orang panggil nama dia tau. Kak Ida, Kak Ida. Dah tu tombol pintu tandas dia tu dipulas-pulas tau. Bukan sekali dua tapi berkali-kali benda tu jadi. Dah tu Kak Ida tadi pun nyaut lah kan. Siapa tu? Kejap lah. Dan dia pun macam cepat-cepat lah kan settle hal dia tu. Sebab dia fikir mungkin orang yang kat luar ni pun emergency sama macam dia tak. Tapi bila dia nak keluar, dia pulas tombol pintu tu. Tombol pintu seolah-olah macam ditarik daripada luar tau. Jadi dia cuba pulas tombol pintu tu, tapi tak dapat. Seolah-olah macam yang dekat luar tu saja je nak mengena Kak Ida ni. Ataupun memang dia sengaja tak nak bagi Kak Ida ni keluar daripada tandas. Kak Ida ni pun mulalah bengang kan. Dia cakap, janganlah macam ni, tak kelakar lah. Sambil-sambil tu dia pulas-pulas tombol pintu tu, cuba lagi untuk keluar daripada tandas. Masa tu Kak Ida rasa takut sangat dan dia sampai dah nak menangis dah. Sebab ada satu masa tu dia dah boleh buka tau pintu tu, tapi pintu tu ditarik dengan kuat daripada luar. Lepas Kak Ida ni macam tahu yang dia dah terkena ni kan, masa itulah dia ketuk pintu tu sekuat hati dia, cuba untuk bangunkan orang yang ada dekat luar. Yalah kawan-kawan dia yang ada dekat katil di sana kan. Dia panggil nama Aimi, Roza, Tantiana, Ina, tapi semuanya tak nyaut. Semua orang tak dengar panggilan dia. Masa tu sekali lagi Kak Ida cuba untuk pulas tombol pintu tu dan dia tarik pintu tu kan. Masa tu boleh terbuka tau. Terbuka lah pintunya tu. Cuma bila pintu tu dah terbuka dan tiba-tiba ada sesuatu yang seolah-olah menarik pintu tu dan tak bagi juga Kak Ida ni keluar daripada tempat tu. Masa tu lah dia dah mula rasa takut, dah nak menangis dah. Dan dalam masa yang sama Kak Ida ketuk pintu toilet tu kuat-kuat. Dia panggil nama kawan-kawan dia. Dia menjerit, dia panggil nama Aimi, Roza, Ina, Tantiana. Tapi semuanya tak dengar yang Kak Ida ni tengah menjerit dekat dalam toilet. Pagi tu, tak tahu dalam pukul berapa, tiba-tiba je Ina tersedar tau. Dan Ina macam mengomel lah, alah pagi-pagi macam gini lah, rasa nak terkencing pula kan. Dia pun bangun dan pergi ke arah tandas. Masa tu dia buka je pintu tandas dan dia terkejut sangat sebab dia tengok keadaan Kak Ida yang tengah duduk atas lantai tandas tu dan tengah menangis sampai dah tersedu-sedu dah. Ina terus pergi dapatkan Kak Ida dan tanyalah, Kak Ida, kenapa? Kak Ida okey tak? Kak Ida terus ceritakan apa yang dah berlaku dekat dia tadi kan. Sambil-sambil menangis, sambil-sambil ceritakan dekat Ina ni. Dalam masa yang sama, Ina pun macam jeling lah kan dekat jam dinding tu. Dia tengok jam menunjukkan pukul 1.50 pagi. Dah, Ina pun cakap lah kan, akak kata lama, baru je 20 minit akak ada kat dalam tandas ni. Saya tak dengar pun akak menjerit-jerit. Dalam masa yang sama, Ina pun macam tolonglah kan angkat Kak Ida ni bangun sebab dia dalam keadaan yang lemah sangat. Dan Kak Ida cakap, aku rasa macam dah lama sangat aku ada dalam tandas ni, terperangkap dalam tandas tau. Dah tu Ina tadi pun pergi kejutkan kawan-kawan dia yang lain, Aimi, Tantiana, Roza kan. Dan diorang ceritakan apa yang berlaku dengan Kak Ida ni. Dan diorang juga putuskan untuk tak tidur pada malam tu dan teman Kak Ida. Diorang sepakat untuk ngaji, baca Al-Quran sampailah azan subuh. Okey, dekat bilik 1 pun, staf-staf yang kuarantin dekat bilik 1 tu pun terkena juga sebenarnya. Ada satu malam tu, Hani dia tersedar tau. Bila dia tersedar, sebab dia orang macam tutup lampu semua kan, macam sama-sama cahaya macam gitu je lah yang nampaknya. Dan dalam masa dia tersedar tu, dia nampak dekat satu sudut ni, dia nampak macam ada satu sosok budak kecil macam tu. Cuma dia tak pasti betul ke apa yang dia nampak kan. Dia terus capai telefon bimbit dia, dia buka lampu dan dia suluh ke arah sosok yang dia nampak tadi. Masa itulah dia confirm, dia jelas sangat nampak sosok budak lelaki yang lebih kurang dalam 5 tahun umurnya. Dan budak lelaki tu berdiri tegak dan pandang je ke arah dia. So Hani yang terkejut dengan apa yang dia nampak, dia terus pejamkan mata, tarik selimut dia dan pura-pura tidur kan. Cuma
dalam masa yang sama, dia boleh rasa ada jari jemari kecil yang tengah sentuh kaki dia sampai ke arah betis. Badan dia masa tu dah menggigil dah sebab dia tahu apa yang tengah sentuh dia masa tu. Dah tu, dia cuba untuk baca ayat kursi, dia cuba untuk baca ayat-ayat Al-Quran. Cuma bacaan dia tu, dia cakap macam lintang pukang tau. Dah tak tersusun dah. Yelah, takut punya pasal kan. Dan tiba-tiba, dia terdengar budak kecil tadi bersenandung tau. Makin lama, makin dekat dengan telinga dia. Makin lama, makin dekat dengan telinga dia. Masa tu, dia cuma mampu cakap, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, macam tu je. Sebenarnya dalam masa yang sama, dia cuba untuk panggil Sister Rosa yang ada dekat sebelah kiri dia, dan juga dia cuba panggil Fatin yang ada dekat sebelah kanan dia, yang mana pada masa tu masing-masing tengah nyenyak tidur tau. Cuma dia cuba untuk panggil, tapi kata suara dia tu seakan-akan tersekat tau, tak terkeluar suaranya. Badan dia pun dah kaku dah, dan tiba-tiba dia rasa macam selimut dia ditarik perlahan-lahan. Dalam masa yang sama, dia cuma pejamkan mata rapat-rapat. Dia tak nak tengok langsung keadaan dekat sekeliling dia pada masa tu. Dan tak tahu pukul berapa, dia boleh terlena sampailah azan subuh. Azan subuh tu barulah dia tersedar. Dah tu dia bangun. Bila dia bangun, dia tengok selimut yang sepatutnya ada pada dia tu dah tak ada pada dia lagi. Selimut tu boleh ada dekat satu katil kosong yang ada bertentangan dengan dia. Jadi mungkin sebenarnya sosok budak kecil tu tak ada selimut. Jadi dia pun nak pinjamlah selimut Hani ni kan. Mungkin. The end. Sempat lagi tahu kita buat kemungkinan-kemungkinan yang tak berapa nak logik macam tu. Okay, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang sukakan video ni. Dan maaf kalau ada yang tu kurang daripada saya. Maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah di video. Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.